Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Pemerintah akan membenarkan pembukaan semula prasekolah dan sekolah secara selamat mulai 2 Jun. Prasekolah akan dibuka secara berperingkat supaya kanak-kanak kecil boleh dijaga dengan selamat. Pusat-pusat jagaan pelajar juga akan dibuka sepenuhnya. Kohort pelajar tahun akhir di sekolah rendah dan menengah akan bersekolah setiap hari, sementara pelajar-pelajar lain akan berselang-seli antara pembelajaran di rumah HBL dan di sekolah. Tidak lebih daripada separuh jumlah pelajar maktab rendah dan Institut Milenia seharusnya berada di sekolah pada satu-satu masa. Para pelajar institusi pengajian tinggi mesti menghadiri kuliah secara dalam talian dan hanya kembali ke kampus untuk sesi praktikal dan makmal. Semua kaki tangan dan pelajar harus memakai pelitup atau pelindung muka apabila berada di sekolah atau di kampus. Aktiviti-aktiviti kokurikulum dan pengayaan tidak akan disambung semula. Langkah-langkah pengurusan selamat mesti dipatuhi di sekolah-sekolah. Ini termasuk pemeriksaan suhu badan setiap hari dan mengelakkan interaksi antara pelajar daripada kelas-kelas yang berbeza. Kita harus meneruskan amalan-amalan baik yang lain untuk memastikan Singapura selamat dari COVID-19. Duduk di rumah seberapa boleh dan pakai pelitup apabila keluar. Amalkan jarak selamat dan kebersihan diri yang baik. Gunakan safe entry di mana saja ia dilaksanakan. Apabila menaiki pengangkutan awam, elakkan daripada berbual dengan penumpang lain atau membuat panggilan menggunakan telefon bimbit. Bantu kami melindungi anda. Apabila keadaan terus terkawal, kita boleh memulakan semula lebih banyak aktiviti secara berperingkat. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam bahasa Melayu untuk maklumat terkini tentang COVID-19. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Singtel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Singtel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. Terima kasih kerana masih lagi bersama berita. Kita mulakan segmen ini dengan laporan saham. Bursa Singapura ditutup tinggi hari ini dan indeks ST meningkat hampir 61 mata. Timbalan Mufti Negara Ustaz Muhammad Murad Muhammad Aris berkata pembukaan semula masjid-masjid tempatan hari ini berjalan lancar dengan para jemaah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Namun demikian, MUIS akan terus memperhalusi segala proses sebagai persediaan menerima lebih ramai jemaah bermula minggu depan. Wartawan kami Rosli Razak meninjau suasananya di Masjid Al-Islah. Inilah yang perlu saya lakukan sebaik saja tiba di pintu masuk utama Masjid Al-Islah di Punggol ini. Saudara, prosesnya sangat mudah sekali. Saya hanya perlu imbas kod QR dahulu, mengambil suhu badan dan membersihkan tangan dahulu sebelum bergerak ke kawasan seterusnya. Ini jugalah proses yang perlu dilalui para jemaah di 63 masjid lain yang dibuka semula untuk solat Zuhur dan Asar hari ini. Pemerhatian kami mendapati tiada jemaah yang perlu menunggu giliran untuk bersolat. Masjid ini menyatakan lebih 60 jemaah datang bersolat di sini hari ini, tetapi belum ada keluarga yang memanfaatkan 5 zon keluarga yang disediakan.
kita dapat lihat bahawa ianya diikuti dengan baik dan masjid sebenarnya dapat melaksanakan dengan lancarlah dari sudut pengaturan dan juga sistem pengawalan yang dibuat, dan para jemaah kita pun alhamdulillah nampaknya mereka memahami dan mematuhi. Saya rasa dia tak menyusahkan sebab by this time saya rasa semua orang dah biasa dengan circuit breaker, dengan QR code scanning, safe entry. Prosesnya sungguh mudah, cepat dan bagus untuk umat Islam seluruh negara. Ada segala ruang-ruang yang ditentukan yang kita tak pasti harus ke mana arah. Tapi alhamdulillah ada juga orang-orang sekeliling yang sedia membantu. Pengerusi Masjid Encik Saad Matahari berkata, pengalaman menyediakan ruang solat kecil sebelum ini banyak membantu dalam melaksanakan peraturan terbaru ini. Misalnya tempat di mana yang kita tetapkan untuk solat tu, kita sediakan kerusi juga, maka kita siapkan jadi mereka tidak perlu lari ke tempat lain untuk ambil kerusi atau minta kerusi. Ustaz Muhammad Murad berkata segala maklum balas akan dikumpul dan prosesnya diperhalusi dan dikongsi dengan semua masjid sebagai persediaan untuk fasa-fasa yang selanjutnya. Ini kita akan lihat, monitor bagaimana. Kemudian fasa 1A nanti bila kita buat untuk buka untuk kelima solat waktu, nanti kita akan memantau kembali dan kita akan lihat nanti supaya kita bila masuk fasa kedua nanti akan mudah bila kita dah tahu keadaannya, dikatakan mudah lagi untuk mungkin membuka masjid kepada lebih ramai jemaah. Masjid ini menyatakan lebih ramai kaki tangan dan sukarelawan akan dikerahkan pada 8 Jun nanti apabila masjid dibuka untuk solat 5 waktu. Orang ramai, tidak kiralah orang biasa mahupun pemimpin masyarakat, dibenarkan untuk menziarahi ibu bapa atau datuk nenek masing-masing bermula hari ini. Wartawan Nur Helmi Hakim menjenguk dua keluarga sedemikian yang akhirnya dapat bertemu muka selepas berbulan-bulan terpisah. Menatap wajah bapanya yang sudah berusia 83 tahun dan bersembang di rumah yang sama. Inilah yang paling diinginkan anggota Parlimen Dr. Faisal Ibrahim sejak circuit breaker yang tidak mengenal bangsa dan pangkat dilaksanakan di negara ini. Beliau kali terakhir bersua muka dengan bapanya 3 bulan lalu. Lazimnya Dr. Faisal rajin melawat bapanya seminggu sekali. Yang jelas, terbayar sudah seberkas kerinduan hari ini. Saya rasa gembira dapat berjumpa dengan bapa saya. Dah lama tak jumpa dia tu, rasa rindu ya. Dan juga saya rasa gembira kerana dia memerhatikan ataupun menitik beratkan sikap berjaga-jaga walaupun kelonggaran telah diberikan kepada kita. Saya gembira dapat berjumpa dengan Faisal dan isterinya. Dan saya rindukan anak-anak dan cucu-cucu saya. Saya faham ini adalah yang terbaik untuk semua. Semasa kunjungannya ini, Dr. Faisal tetap menerapkan amalan berjaga-jaga termasuk tidak berdakapan atau bersalaman dengan bapanya demi mencegah penularan COVID-19. Jadi kalau kita semua memainkan peranan kita, saya yakin kita akan keluar daripada situasi COVID-19 ni dengan secepat mungkin dan meningkatkan kemaslahatan warga kita bersama. Seperti bapa Dr. Faisal, Cik Yan Hassan juga tidak sabar menunggu ketibaan anak dan cucu-cucunya pagi tadi. Beliaulah yang menjaga dua cucunya setiap hari apabila anaknya bekerja. Namun terpaksa berpisah dengan mereka sejak 2 bulan lalu ekoran langkah ketat pemutus rantaian jangkitan. Cik rasa tertekan jugalah. Kesedihan, kerinduan, perkara yang paling sangat dirindui kerana cucu-cucu. Kan, dan cik dengan layanan dengan orang punya kemesraan itulah dah tak dirasai dalam dekat 2 bulan adalah. Walaupun kunjungan hari raya oleh cucu-cucunya yang berlaku hanya pada hari ke-10 Syawal, kegembiraan yang dirasakan jelas tidak kurang hebat. Perasaannya begitu gembira sekali, happy sangat-sangat. Walaupun diberi kelonggaran hanya seketika buat masa ni kan. Semestinya ini jugalah gambaran yang mengisi banyak rumah lain di Singapura hari ini, sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh Zoom atau perbualan telefon.
Sebelum berpisah, kita imbas semula suasana bermulanya fasa pertama penarikan balik rantaian pemutus jangkitan COVID-19 di negara ini. Sehingga berjumpa lagi dan salam hormat. Ishira, are you excited to